Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mustaqim laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi fa'fil li fa innahu la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa la manja minallah illa ilaihi amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para skuad munajat umat, para penuntut RAF Akademi Muslimin Muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Taala, syukur pada Allah pada malam ni malam 9 Rejab, Allah izinkan kita untuk terus untuk menghidupkan malam kita, man qamal lail, dengan menghidupkan malam daripada maghrib tadi sehinggalah ke malam ni. Alhamdulillah, dengan amalan yang kita Allah izinkan untuk kita lazimi, kita mulazamah dengan qiraatul Fatihah, 7 qiraat 14 riwayat dengan sanad yang saya dapat pada Sahibul Fadilah Datuk Syekh Salihuddin Omar Qari, dan pada ujungnya ada doa khusus, doa khusus fi kulli hajat jemaah sekalian. Jadi bantu sebarkan di TT dan di FB. Sebarkan jemaah sekalian biar ramai lagi yang bersama-sama duduk dalam majlis kita ni untuk kita beramal dengan munajat umat ni jemaah sekalian. Jangan mulut, jangan segan. Tu sebarkan, jom kita bermunajat. Tulis tag kat situ dengan amalan yang punyai silsilah. Ini dengan bacaan Al-Fatihah dan sampai kepada Rasulullah SAW. Sebarkan jemaah sekalian. Dan insya-Allah banyak kesan dan fadilatnya, banyak kebaikannya jemaah sekalian. Banyak kebaikan yang kita boleh dapati daripada amalan ini insya-Allah. Dan yang menariknya Allah izinkan kita istiqamah jemaah sekalian. Allah izinkan. Dan alhamdulillah amalan yang kita bawa ini telah pun kita bacakan, Allah izinkan kita baca di hadapan Kaabah Makkah Al-Mukarramah. Amalan biqiraat suratul Fatihah ini telah sampai dan dibacakan duduk depan Kaabah dengan jamaah 80 lebih, letak air bubuh depan Kaabah. Alhamdulillah tak kena halau, bermaksud taklah dipanggil bid'ah. Sana jangan main-main. Bid'ahnya merujuk pada dolalah, maknanya bid'ah hasanah lah yang baik. Letak air mas sekalian. Siapa saya pernah share gambar tu kan, boleh tengok kat IB, share gambar duduk ramai-ramai, letak air sepenuh-penuh depan tu je mas sekalian. Tak ada siapa kacau. Tak ada siapa kacau je mas sekalian. Tapi tak adalah buat selalu. Tapi alhamdulillah ada waktunya Allah izinkan buat. Dan orang kata ada rekod, kita buat. Ada rekod. Amalan yang kita lakukan ni dah sampai depan Kaabah. Dan bukan orang kata apa, kita ni beramal jemaah sekalian, tapi kita tahu amalan mana yang kita boleh sampai ke sana kita beramal.
ataupun amalan apa yang dari sana kita bawa sini dan terus beramal. Jangan kita kena tengok amalan yang kita buat dari sini sampai ke sana, atau dari sana istiqomah ke sini. Ada either one, salah satu. Dan untuk makluman jemaah sekalian, amalan yang kita bawa setiap malam yang kita baca bikirati suratul Fatihah, sabah qiraah, 14 riwayat itu Allah izinkan dibaca di hadapan Kaabah. Dan walaupun saya tak dapat setiap malam, tetapi ini diizinkan Allah baca dan dalam keadaan kami masih dalam ihram di waktu baca tu. Sebab baru habis tawaf umrah yang ke berapa saya tak perhati, kami buat habis tawaf sebelum kami nak pergi sambung ke sa'i. Buat lemun sa'i, kami duduk sa'at. Dan saya dah bagi tahu dah malam tu kita akan buat munajat umat. Masya-Allah, tabarakallah. Itu satu momen yang bagi saya privilege, sangat privilege. Saya sebab tak tahulah momen tu dapat lagi ke tidak. Tapi nak bagi tahu cukuplah ada jejak, ada bukti kita pernah amalan ini pernah pun sampai di hadapan Kaabah. Jadi mas sekalian, mana yang ada punya hajat sungguh, saya cakap tu terang ni, kita dah tak ada masa sebenarnya mas sekalian. Banyak hajat-hajat kita yang perlu kita selesaikan. Jadi siapa yang boleh bergabung bersama, bagi masa. Kalau tak boleh nak bagi benda paling mahal, nak bagi masa lah. Kadang-kadang kita rasa bagi harta yang mahal, tak bagi masa. Bagi masa paling mahal. Masa paling mahal. Sebab tu solat itu tak guna harta, guna masa. Sebab masa ini ramai orang tak boleh nak bagi pun sebenarnya. Sebab masa dia telah diambil oleh benda. Akhirnya dia nak masa dia bagi kepada benda. Bukan kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi jemaah yang taala, amalan yang kita baca bikiratul sabah qiraah, 7 qiraat, 14 riwayat dengan silsilah sanad yang dapat pada Sahibul Fadilah Datuk Syekh Salihuddin Omar Aqari, Lajnah Pentasih Al-Quran. Belajar, dan padanya memang yang belajar qiraat belajarlah. Cuma ada tambahan doa yang diberikan oleh beliau yang kita boleh jadikan amalan. Dan alhamdulillah dapat izin pada beliau untuk diamalkan. Itulah Allahumma bilhaqqil Fatihah wa bihaqqil ladzi jaa bil Fatihah wa bihaqqika man unzilat alaihi al-Fatihah as'aluka'an. Jadi insya-Allah dipanggil tawassul dengan kalamullah, dengan Quran. Tawassul dengan Quran sendiri, dengan kalamullah. Mudah-mudahan mas sekalian, kita ni nak dapat apa semua kat dunia ni, akhirat, dengan doa, dengan pemberian Allah, permintaan dan pemberian. Saya saksi apa yang ustaz tu, saya turut serta menanjat di hadapan Kaabah tu, ya, buat liza dari diri. Siapa yang merasai kita duduk mas sekalian dengan jemaah yang ramai, dia saksi kan, letak air pula. Bukan senang ikan kadang tanggapannya berbeza kan, kita ruqyah. Tapi alhamdulillah waktu itu tak ada pula polis-polis di Mekah tu. Ketika di tawaf, mata tawaf tu mas sekalian, saya bagi tahu, tawaf tu, tempat tawaf tu, itu mata-mata cukup banyak. Dan saya pernah kena dah waktu haji tu dan umrah, dua kali. Yang pertama tu waktu haji tak silap. Ketika buat live di dalam di mataf bawah tu, waktu tu sebab pakai gimbal tu, tak boleh bawa, dia tak boleh bawa bentuk rod. Rupa dia mundar mandi pakai biasa je. Rupanya mata-mata mas sekalian, dia datang, dia tegur, dia panggil saya. Dia ada perempuan yang berpakai jubah hitam, bernikab semua tu, dia pun mata-mata. Dan kamera kat sana bukan kamera biasa-biasa mas sekalian. Jemaah sekalian boleh search kamera Makkah, dia boleh zoom detail muka kita ni, dia boleh zoom detail mas sekalian. Sebab sana keselamatan memang nombor satu lah. Sebab tempat yang orang kata apa, berkumpul manusia seluruh dunia kan. Jadi keselamatan nombor satu lah. Jadi bila keselamatan nombor satu, jadi apa saja fasiliti untuk mengecam gerakan-gerakan yang muskil, ataupun apa saja yang boleh di zoom tengok detail, dia akan buat sehabis detail lah. Jadi jemaah sekalian boleh ada terbaru ni, dia
dikongsikan antara rakaman bagaimana CCTV di Makkah. Cuba search CCTV di Makkah. Oh, detail dia mak sekalian. Dia boleh send haba, dia boleh ini. Dan bila kita duduk di mataf tu, dia boleh zoom in, dia boleh tengoklah kita buat apa. Dia bukannya benda yang kita boleh ambil mudah di sana. Jadi kita live di sana, alhamdulillah, di mataf tu di depan Kaabah. Syukur alhamdulillah dalam 80 lebih jemaah yang mengikuti saya waktu itu. Dan saya nak bagi tahunya amalan yang kita lakukan pada setiap malam mulazamah, kita melazimi dengan munajat umat yang dinamakan munajat umat, alhamdulillah. Dan juga surah Al-Hadid pun kita dah bacakan di sana, alhamdulillah. Dan untuk makluman, ketika Ramadan yang tahun lepas, Allah izinkan untuk berada di Makkah Al-Mukarramah. Dan ini perjalanan yang perlu kita ambil perhatian, sebab kita perlu perhatikan tanda-tanda itu. Antara tanda yang Allah berikan itu adalah ketika Tuan Haji Hasyad nampak saksi CCTV Mekah, boleh nampak bulu roma. Jangan main-main, bulu roma boleh nampak, jangan main sungguh. Jadi kalau boleh buat live kat mataf tu, jangan buat main lah. Jadi pada malam yang ke-27 di Makkah Al-Mukarramah, yang mana diimamkan oleh Presiden Masjidil Haram itu Al-Imam Sudais. Dan malam itu jatuhnya malam yang dibacakan surah. Dia malam yang dia ada 2 shift, 10, kemudian shift yang kedua 10 dengan witir lah. Malam yang kedua tu, sesi kedua tu jatuh surah Al-Hadid, maksudnya. Dan waktu tu ada figure, ada nombor lah, unit media Al-Haramain mencatatkan kehadiran 2.7 juta. 2.7 juta. Saya bin Ismail watching from Makkah, masya-Allah. 2.7 juta waktu tu. Dan malam tu Al-Imam Sudais membacakan suratul Hadid full version. Habis malam. Dan malam 27 Ramadan. Insya-Allah. Jadi lagi sekali juga petanda antara amalan yang kita lakukan dah kita lazimi jemaah sekalian pada setiap malam lah. Cuma malam ni dan kebelakangan ini saya tak sempat untuk bacakan secara berjemaah. Jadi boleh amalkan tambahan bacaan ya. Sebab saya ini pun satu perkara, kadang dia tak dengar pun, tak ikut pun pengajian, kadang-kadang dia cuba petik lah. Dia kata bacaan Al-Hadid pengganti Al-Mulk. Dia tak pernah cakap pun. Dia adalah amalan tambahan. Surah Musabbihat. Surah Musabbihat yang Nabi baca, itulah salah satunya adalah surah Al-Hadid. Yang Musabbihat ni, yang mana di hadapannya, di dalamnya ada Sabbahalillah. Jadi berkaitan dengan pengajian hakikat kehidupan, Al-Hadid dia berkaitan dengan apa? Besi kan? Besi, ayat yang ketiga pada suratul Hadid itu berbicara soal sifat Allah. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Rujuk tafsir Ibnu Katsir membincangkan tentang antaranya fadilat ayat yang ketiga itu adalah boleh menghilangkan keraguan nanti. Jadi dalam hidup ni kan berbicara soal keraguan dalam kehidupan, sebab kita tak tahu apa jadi ke depan, kita tak nampak ke depan apa jadi. Jadi kadang-kadang keraguan tu bermain dalam fikiran dan boleh masuk ke hati kita. Dan perkara paling yang kita bimbangkan keraguan tentang janji Allah. Jadi suratul Hadid ni memberikan kesan ada hubung kait dengan perbahasan hakikat kehidupan. Jadi kita jadikan dia sebagai amalan tambahan untuk kita lazimi pada setiap malam, insya-Allah sebelum tidur, ataupun ayat yang ketiga itu kita jadikan kelaziman, kita boleh ulang baca huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Agak berdebar, dia rasa macam 50-50 ataupun ada bisikan-bisikan ke apa ke, ulanglah baca ayat tu jemaah sekalian. Kan? Jadi ulang baca ayat ketiga suratul Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Alhamdulillah jemaah sekalian. Baik, jadi kita terus kepada amalan dengan munajat umat, dan insya-Allah kita teruskan kepada munajat umat jemaah sekalian. Mudah-mudahan kira macam ayat penenang ke macam tu Ustaz, boleh kira begitulah insya-Allah. Penenang, dan dia bukan sekadar dia ayat penenang ni kerana padanya sudah ada hilang keraguan.
Hilang keraguan adalah kerana hilang gangguan. Hilang gangguan tu. Hilang gangguan tu maksudnya gangguan ada tapi hilang kita daripada terganggu dengan gangguan itu. Jadi maknanya kemudian dia akan tenang. Tenang pula kerana ingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dia tenang ni hanya dengan ingat Allah. Tak boleh kita nak lari daripada ketenangan, nak lari pada masalah, nak tenang konon-konon nak pergi buat healing, me time, tapi dia tidak akan menghilangkan keraguan. Ragu ni hilang hanya dengan bawa kembali kepada kekuasaan Allah. Ya, was-was pun sama. Dia boleh seangkatan dengannya, ya. Baik, mari kita mulakan biqiraatis suratul Fatihah. 9 kali bacaan, 7 qiraat, 14 riwayat, insyaallah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا في seluruh umat Islam di seluruh dunia ya Allah, Palestin, di Yaman, Gaza, fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Rahman Rahim. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب. Semua jemaah yang ada pada malam ya Allah, memudahkan segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Kabulkan segala hajat dunia dan akhirat kami ya Allah. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Bacaan yang baru saja dibacakan tadi adalah bacaan suratul Fatihah dengan qiraat 7 qiraat pada riwayat fi kulli hajat. Alhamdulillah, insya-Allah bila kita berdoa kita kena yakinlah, berdoalah dengan yakin.
Dalam bab doa ni sentuh sikit Mas sekalian, ada yang salah faham, tapi dalam pengajian alhamdulillah dia pula faham, dia panggil kedudukan, yakni yakin, tawakal, doa, usaha. Ya tadu, kalau singkatan. Sebab apa yakin? Kerana perlukan keimanan, takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Takwa tu yakin lah. Tawakal, doa, usaha. Di titi ni Mas sekalian, bantu sebarkan lagi, tengok rugi tak sebarkan, sayang. Bagi involve, biar kita, Allah dah takdirkan kita guna platform ni kan, kita semarakkan kebaikan. Baik, balik pada doa tadi. Ada orang kata dia macam ni, salah faham kan, dalam masyarakat umum. Dia kata tak cukup dengan doa saja. Tak cukup dengan doa saja. Kalau nak tunggu doa je sambil nak berjaya. Maksud kata dia cuba untuk ia memang bukan dia macam ni, dia tidak terjadi. Dia tidak terjadi dengan keadaan kita yang tak buat apa-apa. Takkan terjadi. Maksudnya dengan keadaan kita lah. Dia faham macam itulah, dia faham. Jadi takkan doa je. Nabi pun berusaha, takkanlah doa je. Kalau doa saja, Nabi doa je lah, tak pergi perang. Dia macam ni. Terjemahan yang tepat adalah, kalau dia kata apa, usahanya itu jadi malas-malasan, jadi orang kata apa, tidak jadi semangat, maka dia telah merosakkan doa dia, dan dia telah mensia-siakan doa dia. Jadi orang yang benar-benar berusaha ni, dia adalah orang yang yakin di dalam berdoa. Jadi doa itu hubungan dia dengan Allah, usaha hubungan dia sama manusia. Jadi apabila doa, orang yang yakin dengan Allah, maka dia akan berusaha bersungguh-sungguh, kerana dia telah berdoa kepada Allah. Faham sekalian sekalian? Jadi mana kalau orang yang dah puas dah, saya ustaz, tak apalah kita doa je lah. Doa je lah, maksud dia belum berdoa. Orang yang betul-betul berusaha dengan semangat ni, kerana dia dah berdoa, menyebabkan dia tak nak rosakkan doa dia dengan perbuatan-perbuatan yang bertentang dengan apa yang dia doa tadi. Tadi doa nak minta berjaya, tiba-tiba malas. Ini dia belum berdoa lah. Orang yang betul-betul berdoa, dia akan semangat dalam berusaha, kerana dia yakin pada doanya, kerana doa itu dikabulkan oleh Allah. Dia doa dengan yakin, lalu dia berusaha. Selari doa dan usaha kan Ustaz, malah bukan selari, sebati. Kalau selari boleh kadang-kadang terpisah, tapi kalau sebati mesti bersamanya. Sebati, doa dan usaha kena sebati. Malah jangan katakan takkan cukup dengan doa je, tak boleh. Kerana doa itu dia kepala ibadah dan senjata. Tapi katalah kau mensia-siakan doa kau kerana kau bermalas-malas dengan usaha, ataupun kau mula dah berpaling, ataupun dia dah mula bersandar pada usaha, tidak doa dengan yakin. Orang yang Allah terima doanya dengan doa dengan yakin, Allah terima doanya, tandanya adalah Allah akan berikan semangat dia untuk meneruskan kehidupan ni. Dia berusaha tanpa mengenal erti putus asa. Dan kita doa, ya Allah nak masuk syurga kan, kita masuk minta syurga, kita doa lah, minta doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik. Doanya Allah terima ni mas sekalian, menyebabkan kita tak berputus asa untuk jadi baik. Nampak? Ustaz anda doa saja tapi Allah tetap memberi kata apa ustaz, ada kata makam tajrid. Nah, di sini katanya dia tak ada doa tanpa usaha sebenarnya. Doa itulah usaha. Sebab tu saya kata dia sebati. Dan memang dalam perbahasan tajrid tu menunjukkan seakan macam dia tak berusaha sebagaimana orang-orang yang makam asbab. Tapi nak bagi tahunya, orang yang duduk dalam makam asbab, dia terjemahkan usahanya itu dengan perbuatan selepas doa. Namun doa itu juga adalah usaha.
Jadi masuk kata dia tak terpisah. Yang nak bagi tahunya, ada orang dia menganggap doa tu takkan doa je. Dia mula merendahkan level doa tu. Walau doa tu adalah kepala bagi ibadah. Kepala bagi ibadah dan senjata bagi orang mukmin. Macam mana senjata tiba-tiba kita orang kata apa, kita boleh ambil mudah. Berdoa dengan syarat doa tu yakin. Maka berdoalah dengan yakin, berusahalah dengan bersungguh-sungguh. Dia doa sungguh-sungguh ni, macam sungguh-sungguh doa ni? Doa dengan yakin. Tu maksud. Doalah dengan yakin. Yakin ni apa? Ya, ini dia tidak akan meremehkan doa, memandang takkan nak doa je, takkan nak harap doa je. Jangan. Memang doa. Tapi jangan sia-siakan doa dengan perbuatan yang merosakkan. Perbuatan kita yang mengeluh, perbuatan kita yang berkata tidak baik, perangai kita kadang-kadang, dia mulalah tu. Dia nak bagi doa tu kembali tumpul lah. Kalau doa je tapi tak buat apa-apa, tak betul kan? Ini perbincangan ni saya kata tak ada istilah doa tak buat apa-apa. Orang yang tak buat apa-apa dia tak berdoa. Jelas? Dia tak ada istilah doa je tak buat apa-apa. Masa dia tak berdoa. Orang yang berdoa mesti dia berbuat apa-apa. Sebab dalam doa tu perbuatan. Kan? Ya Allah, contoh Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia. Nah, kan bila nak kebaikan di dunia, kan mesti Allah kata amal. Kebaikan di dunia mana ada duduk je kebaikan. Tak ada amal. Apa amal yang baik di dunia? Itulah kebaikan di dunia. Kan? Jadi doa tu ada perbuatan. Doa tu sendiri perbuatan. Kan perbuatan kita bercakap ni af'al kan, perbuatan biqauli, berdoa angkat tangan. Duduk. Kan ni kan perbuatan ni, duduk, baring ke, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kan ni af'al, usaha. Duduk, angkat tangan, berkata-kata. Maknanya itu semua usaha. Tinggal lagi doa ni usaha yakin. Hati. Dia macam solat, qauli wa fi'li wa qalbi. Bahagian qalbi. Tapi padanya ada qauli, bercakap. Kan? Fi'li mana fi'li? Fi'li tu sekejap lagi kita nak buat tu. Kan? Fi'li sekejap lagi tu. Dah kita doa nak jadi isteri solehah. Dah? Takkan nak marah-marah. Makna engkau tak berdoa dah tu. Tak berdoa lah. Mana orang berdoa, mana boleh marah. Nak jadi isteri, ya Allah jadikanlah aku isteri yang solehah. Tiba-tiba udah melompat. Itu kadang-kadang kita mensia-siakan senjata kita sendiri. Kita sia-sia, kita menumpulkan senjata dengan kita mengasingkannya dalam kehidupan kita. Sebab tu apa beza doa dan bermunajat? Sama. Doa tu bermunajat kita, munajat kita pada Allah Taala. Itulah doa kita, munajat. Ada perbuatan, ada majlis. Doa tu af'al. Munajat tu majlis. Di dalamnya ada doa. Berharap, lepas doa. Dan doa ni ibadah. Setiap kata-kata belum tentu doa. Tapi dalam doa ada kata-kata. Tapi ada waktu yang kata-kata jadi doa. Hati-hati. Ada kata-kata mustajab. Sebab tu hati-hati. Sebab utama mak ayah. Kata-kata hati-hati. Sebab ada waktu tu, kata Nabi SAW, makbul. Hati-hati. Kita tak tahu. Tapi tak semua kata-kata jadi doa. Tetapi dalam doa ada kata-kata. Maka berhati-hatilah berkata-kata. Boleh jadi dia jadi doa. Boleh jadi. Okey. Sekarang macam ni. Doa adalah ibadah. Maka ada adab dia. Ada tertib dia. Bermula dengan
bermula dengan memuji Allah SWT. Selawat pada Nabi Muhammad SAW. Mendoakan mak ayah kita. Kemudian doa hajat kita. Nampak? Okey. Dia bukan mudah-mudah duduk doa, dia kejap-kejap ni. Tak. Dia ada tertib. Okay. Tinggal lagi selepas berdoa, berharaplah. Berharaplah. Berharap itulah satu dia panggil raja' ilallah. Duduk, ya Allah kabulkan, ya Allah doaku. Ya Allah aku doa, ya Allah kabul. Dia sentiasa berharap 24 jam. Doa, kita doa. Berharap juga dengan monolog kita dengan Allah, dan juga perbuatan kita adalah menterjemahkan harapan untuk Allah kabulkan doa. Jadi makna kata kita dah berdoa nak berjaya, maka kita berharap Allah kabulkan doa, kerana yang terjadi hanya yang Allah berkehendaki. Maka cara harap kita juga adalah dengan menterjemahkan perbuatan baik atau harapan. Maka kalau kita buat benda yang bersalahan, yang mengundang murka Allah, maka kita dah hilang. Menggigil dengan ni Ustaz. Ingat lagi kata Ustaz, sebab asbab istiqamah. Awak menggigil pula tu. Mudah-mudahan hilang segala penyakit, hilang segala-gala bentuk gangguan, insya-Allah. Baik. Jemaah sekalian, wallahu alam, itulah sikit sebanyak. Saya kira cukup setakat tu dulu. Kita jumpa esok di Talaki. Talaki kita ada seperti biasa kajian sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Insya-Allah bagi yang istiqamah Talaki secara berdepan atau online, atau ikut secara ulangan Talaki, insya-Allah Tuan Guru Dr. Nik Syukri Nikwan hafizahullah taala, pengarang kitab tersebut, berhajat dan berhasrat untuk menganugerahkan sijil penghargaan atau sanad pengajian. Ugi jemaah sekalian, tak dapat, tak rebut sijil itu, bukan kerana sijil itu, tapi ada syahadah, ada bukti. Moga-moga ia menjadi saksi kepada keturunan mak kau ni belajar tauhid, bukan main-main. Ayah kau ni belajar. Biar kita pun boleh sampaikan kepada anak. Jadi tolong jemput hadir, ilmu dah datang kat kita, maka tolong ambilnya. Jangan buat buat kerah kita. Sekarang kalau tak nak belajar, nanti diajar. Biar susah belajar. Macam mana nak lahir dapat sijil? Ikut semua pengajian. Secara ulangan pun tak apa. Yang penting ikut dari awal sampai habis. Ada sahabat kita, jemaah kita dah rakam, dah buat link, susun dah. Apa nama, share tadi punya tu. Nanti ikut balik. Rugilah. Ambillah peluang ini. Belajarlah sebelum diajar. Belajar susahlah untuk belajar sebelum kita susah kerana diajar ataupun diajar. Ni nak diajar ni, kerana apa? Malas belajar, dia akan diajar nanti. Dia jemput adik besok pukul 10 insya-Allah 10 pagi di Teratak Warisan Raf. Seperti biasa, insya-Allah selagi hayat di kandung badan, selagi Allah berikan ruang dan peluang masa dan tenaga, kita akan imarahkan majlis ilmu tauhid ini jemaah sekalian, yang menjadi pasak dia, yang menjadi tunggak dia, menjadi usul dia, menjadi teras kepada ilmu-ilmu yang lain, insya-Allah. Jadi jumpa adik, dan besok ada kuliah subuh. Yang berkelapangan boleh ikut live di FB kita, insya-Allah. Wallahu alam. Mohon ampun maaf daripada saya, ada kekurangan, terkasar kata, kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Qul qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam bissawab. Takbir, Allahu